Macam ni. Allahu Akbar. Kenapa lah boleh tiba-tiba hilang macam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tak tahulah kenapa boleh tak ada tadi sekejap. Saya tak tahu kenapa. Saya minta maaf ya, saya sambung balik. Saya cakap dengan malaikat pengiring tadi, ya Allah ya Tuhan, astagfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf. Tadi tak tahulah kenapa. Okey. Lepas saya cakap dengan malaikat pengiring tadi, ni masuk ke tak ni? Lepas saya cakap dengan malaikat pengiring tadi, saya cakap saya malu. Lepas saya berjalanlah perlahan-lahan. Dan apabila saya berjalan perlahan-lahan, saya dah tak pandang dah sebelah kanan pasal saya malu. Saya naik perlahan-lahan sampai ke atas. Tempat yang saya duduk bertekak-tekak tadilah. Saya duduk dekat atas. Saya pun kata malaikat pengiring dekat saya, ini saya nak beransur pergi, dia cakap. Saya ada tugas lain, dia cakap. Saya kata, nanti dulu. Saya kata, kamu nak pergi mana? Dia kata, saya setakat ni sajalah jaga kamu. Kamu pun dah tak ada apa-apa dah kan, dia cakap. Saya kata, aku ni takut juga malaikat, saya cakap. Saya cakap lah, aku ni takut juga. Kau suruh aku duduk atas seorang-seorang ni, aku takut juga. Aku tak kenal siapa-siapa. Alah, nanti datuk kamu naik lah, dia cakap. Maksudnya Rasulullah naik lah nanti, dia cakap. Saya cakap, saya sunyi lah nanti seorang-seorang. Lepas tu dia pun cakap lah, tak apa. Kau tak nak tanya apa-apa ke? Dia tanya saya. Saya tanyalah dia. Saya sebenarnya ni macam mana? Dia kata, kamu sebenarnya ni kami paku mimpi untuk perjalanan akhir dah, dia cakap. Perjalanan akhir bagaimana? Saya tanya. Perjalanan akhir lah, dia cakap. Perjalanan akhir. Dia kata ni perjalanan akhir dah, dia cakap. Mungkin akhir saya lah, saya fikir. Ni mungkin akhir saya. Dia kata, kami paku mimpi dekat kamu ni supaya kamu boleh bagi tahu yang lain bersedia. Bersedia masa akan datang. Lepas tu saya pun cakap lah, oh, apa yang nak boleh bagi tahu saya lagi, dia cakap. Dia kata, kamu tahu tak masa bergegar tadi, masa tu Allah Ta'ala dekat dunia orang panggil kiamat. Dekat kami Allah gumpalkan balik. Maksudnya bumi tadi, masa gegar-gegar tadi saya duduk tengah mengungkit tadi, masa itulah berlaku kiamat. Maksudnya lebih kurang macam itulah, saya faham. Lepas tu lagi apa nama dia cakap, kesusahan saya masa di atas muka bumi ni sebelum mati, dia cakap sikit aja nak dibandingkan di akhirat, dia kata. Jadi kamu bersabarlah, dia cakap dengan saya. Banyak-banyaklah bersabar, dia cakap. Saya kata, lepas tu kalau macam saya takut macam mana? Tak apa, Allah tolong. Sekiranya ada kaki atau tangan atau apa-apalah yang akan mengancam kamu, kami cabut dulu nyawa dia, dia cakap. Atas izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala izinkan kami cabut dulu. Itu dia janji dengan saya lah. Masa sebelum saya nak disedarkan dari mimpi saya. Tangan kaki yang menyebabkan kesusahan saya atas muka bumi ni, contohlah saya nak bagi terangan kepada sesiapa mimpi saya ni,
Tapi mereka ni datang nak buat sesuatu pada saya, mereka akan dicabut nyawa dulu. Kerana saya sudah ditetapkan akan mati di atas gunung berbatu yang tinggi dengan bom yang besar. Sambil menadah tangan dengan permudahkan urusan akhirat kami semua. Itu. Jadi segala ancaman atas muka bumi ni, kata malaikat, Allah berjanji dalam mimpi saya, mereka akan dicabut nyawa dulu. Satu langkah mereka 10 orang. Ini Allah berjanji dalam mimpi saya. Kalau nak takwil balik, jangan takwil mengarut-ngarut. Pasal saya pun bukan orang agama tinggi. Saya pun dah tengok neraka macam mana. Saya juga dah tengok syurga macam mana. Kalau tekan-tekan saya, nak suruh saya ni lebih daripada orang alim ulama, salah lah. Pasal saya masih belajar. Saya pun faham perkataan orang yang mempersendakan ayat-ayat aku. Pertanyaan di Masya pun saya tak mampu nak jawab. Sebab tu saya cakap apa yang telah diceritakan dalam mimpi saya. Macam tu. Ya. Jangan tekan-tekan seolah tanya saya, seolah saya ni semua tahu kitab. Saya tidak belajar kitab sangat. Saya belajar biasa-biasa sahaja. Jadi kata malaikat, kami nak beransur dah. Duduklah kat situ, dia cakap. Saya pun duduk. Duduk lebih kurang macam ni lah. Macam ni. Macam kita nak tahayat tu. Duduk macam, tapi saya menyandar. Ada benda menyandar. Saya rasa lega. Dan di kanan saya tengok pohon. Pohon tu memang cantik. Saya nak pergi pun saya rasa malu balik. Kerana tadi saya cakap saya nak pergi ketuk-ketuk pokok tu. Saya cebik-cebik daun dia kan. Jadi saya nak pergi pun saya rasa malu. Tapi saya pandang kat bawah tu ada 1, 2, 3 orang melihat saya wanita. Cantiknya. Saya teringin nak pergi peluk. Tapi saya tak berani nak pergi. Saya dah malaikat kata suruh duduk. Saya duduklah kat situ. Saya tunggu datuk kamu, dia cakap. Tapi saya duduk, saya tengok aja. Saya teringin nak pergi. Macam apabila saya pergi nak cerita, nak meluahkan apa yang saya rasa ni. Jadi saya tak pergi. Tapi saya tengok. Tapi perasaan saya masa tu, saya nak cerita apa kesengsaraan yang saya rasa. Saya tengok je lah. Apa yang dia tengok saya tengok dia. Mungkin ramai yang tanya berapa orang? 7 orang perempuan. Bawah pokok. Pokok tu lawa lah. Lepas tu saya duduk. Tak lama. Lama jugalah sebenarnya saya duduk perhati. Rasulullah pun naik. Rasulullah naik. Dia pun berjalan. Dia pun tunduk. Saya pun pandang ke depan. Dan saya tengok Nya. Nya pun ada satu tempat duduk dia. Minta maaf, salah bahasa tempat duduk. Tempat yang sedia terjadinya dengan sendiri, Nya duduk kat situ. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Dia duduk kat situ dan saya tengok senyuman Nya. Dan saya tengok Rasulullah pun senyum. Rasulullah senyum dan dia tengok saya, dia pun senyum. Lepas tu dia macam kita nak lalu depan orang dan dia bongkok-bongkok macam itulah. Satu saya perasan kaki Rasulullah. Kaki dia berjalan tu sebab saya duduk. Saya kan duduk. Saya pun macam apabila saya pun kaget, saya pun tengok sebab dia tunduk. Jadi saya pun tengok. Dan dia pun berlalu pergi ke pokok, kawasan pokok tadi. Saya pun tengoklah Rasulullah dah pergi ke arah pokok dah. Saya masih duduk lagi. Saya tak pergi. Saya masih duduk lagi. Lepas tu saya tengoknya. Ke depan adanya. Nya tu Allah Ta'ala ya. Tapi ada satu selin yang jarak untuk halang saya. Tapi di sebalik tu saya nampak. Allah izinkan saya nampak. Dan tak lama saya duduk macam tu. Tiba-tiba saya nampak macam ada satu tangan hulur dekat saya. Bukan tangan, saya tak tahu benda apa. Minta maaf. Lepas tu saya pun pegang tangan tu. Dia kata, Meh, saya nak tunjuk apa yang terjadi kepada bumi yang dibangga-bangga sangatkan oleh manusia macam kamu dulu. Saya pun kena naik ke mana? Kena naik ke sini, dia cakap. Saya pun naik.
Saya tengok dekat atas tu cakrawala. Yang selama ni kita tengok kat bawah kan. Saya boleh tengok. Oh, saya cakap, hodohnya. Benda apa tu hodoh tu? Dulu orang panggil dia bumi. Sekarang dia berkerutuk-kerutuk. Kerutuk-kerutuk dia hodoh. Macam buahnya. Buah kelapa tu. Hodoh. Berkerutuk-kerutuk. Kata, oh begitu bumi. Itulah kejadian bumi dulu. Macam tu. Lepas tu, saya macam tak sanggup pula nak tengok. Walaupun nampak ajaib, macam pelik. Hodoh betul buminya. Lepas tu saya pandang ke depan. Saya pun tengoklah anak saya duduk macam mana. Saya tengok apa yang saya rasa nak tengok masa tu. Saya dapat melihat. Siapa-siapa yang mana saya nak tengok, saya dapat melihat. Dari atas saya tengok. Saya tengok. Saya pun ceritalah dengannya. Oh, saya dapat melihat macam mata. Ya, saya izinkan. Maksudnya, izinkan. Lepas tu, saya pun, dia berkata, ni saya nak sedarkan kamu dah ni. Dia kata nak sedarkan kamu dah. Lepas tu saya kata, tak apa. InsyaAllah. Saya bercakap, kami takut nak mati. Saya ingat masa tu saya tiba-tiba dah malaikat bercakap dengan saya. Saya pun cakap lah. Kami takut nak mati. Jangan kata berani ya nak mati. Jangan mengarut. Walaupun mu kata, mu ni sudah tebal dah. Sakaratul maut tu bukan benda dalam kepala tau. Bukan benda dalam kepala. Saya cakap, kami ni manusia mati ramai-ramai. Kami ni takut nak mati. Tak apa. Kamu pernah rasa angin? Dia tanya saya, kamu pernah rasa angin? Angin kat dunia tu? Macam tu lah. Kami akan cabut nyawa kamu semua nanti. Seperti angin macam tu je. Yang mana mengikuti kamu di belakang kamu lah. Jadi, saya pun sedar. Apabila saya sedar, lebih kurang pukul 15 minit pagi. Saya pun bangun tu, saya macam pening. Saya pergi ke mana? Saya macam pening. Saya bangun tu, 1 minggu, saya tak bercakap dengan siapa-siapa lagi. Saya langgar peti ais. Bangun pagi, saya langgar peti ais. Wasak peti ais saya. Demi Allah saya cakap. Saya tak cakap dengan suami saya yang langgar peti ais tu. Betul. Demi Allah saya cakap. Suami saya pun boleh tengok live saya ni. Saya tak mengaku dengan dia. Pasal, saya ni takut dengan mimpi saya. Mimpi tengok syurga tu tak takut. Mimpi tengok neraka, mimpi tengok azab atas sirat tu, nampak macam kecil. Tapi hakikat sebenarnya, dia ni terlalu kuat. Terlalu kuat sesaan dia. Begitu juga hirup-pirup sebelum kita keluar dari tanah Melayu. Malaysia ni lah. Sebelum kita keluar daripada Malaysia. Macam tu. Okey. Setakat itu sajalah apa yang saya nak cerita hari ini. Kalau ada berbangkit ataupun tak faham, boleh tanya perlahan-lahan dengan saya. Saya akan jawab dengan jujur. Saya dulu ni bukan orang bercakap agama. Saya bercakap bab lembu. Dan juga bab keropok. Keropok tu sikit aja. Biasanya saya bercakap bab lembu. Biasa kerja saya macam tu lah. Itu kerja saya. Tapi saya dah stop dah semua tu. Saya dah tak buat dah semua tu. Saya dah takut dah. Kenapa saya dah takut? Kerana saya dah tengok dah neraka macam mana. Saya dah tengok dah atas sirat macam mana. Okeylah masa kena bom tu dubang. Saya tak rasa apa lagi. Tapi atas sirat, dia berbeza. Dalam neraka, dia berbeza. Api tu yang dibakar-bakar ni kecil aja dibanding dengan neraka. Neraka ni kena tembus ke sana. Tembus, hancur, lebur. Ada balik, hancur lagi. Ada balik, hancur lagi. Itu je dari mimpi saya. Yang mana boleh jadikan iktibar, ambillah iktibar. Yang mana nak boleh jadikan clue masa untuk akan datang, ambillah. Kerana malaikat pengiring kata, saya ni mimpi yang akhir dah. Nombor 7. 1 hingga 6, Allah dah tarik nyawa dia dah.
Malam tu dia mimpi, pagi esok dia pergi jumpa orang yang paling warak. Tak lama 2-3 jam, dia mati kena bunuh. Saya ni, mimpi 1 minggu saya langgar peti ais dulu. Minggu yang kedua baru saya cerita dengan suami. Itu pun cerita merak, tak boleh nak ingat. Nombor 3 saya peram. Pasal apa? Saya ingat balik, saya kena ingat balik. Kerana apa saya kata? Kerana kan cakap benda mengarut, aku juga yang malu. Saya cakap, tak apa, keluar dekat sini abang saya cakap, anak dia tu masih kecil. Jadi saya tahu abang saya tu, Abdul Jamaluddin, Abdul Jalal, dia tak ada anak kecil. Satu hari saya duduk dekat sofa saya ni, abang saya telefon. Dia kata, dek mu tahu Kak Lim mu dah bersalin. Masa tu, bila bersalin? Alamak dah 2-3 bulan. Masa tu saya dah menggigil. Saya kata, ini bukan mimpi main-main. Ini mimpi betul. Masa tu saya kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul mimpi ni. Lepas tu, okeylah. Mestilah kamu tanya, ni malapetaka COVID apa semua sekali tu. Saya dah tahu dah. Dah dicerita sebelum. Cuba tengok. Pada tahun lepas yang saya up status dekat wall FB saya tu. Tahun lepas. Sebelum 2022. Bulan 11. Bulan 12. Bulan 1. Saya dah nak cerita. Tapi kalau saya cerita masa tu, tak ada siapa percayakan saya. Pasal benda tu tak berlaku lagi. Benda tu tak berlaku. Tapi saya tahu dah. Tapi kalau saya cerita, siapa nak percaya dengan saya? Lepas tu, saya fikir lagi. Saya fikir, ini saya dah tak tahan. Kerana apa yang saya nampak dalam mimpi saya, sedang berlaku satu persatu. Saya diberitahu, saya ni orang yang akhir dah. Perjalanan mimpi yang akhir. Ya Allah, paku atas kepala saya. Supaya saya bagi penerangan kepada orang lain. Supaya orang lain bersedia. Bersedia sebagai bakal jenazah. Buang harga dunia ni. Buang apa yang kamu nak buat. Saya dulu pun ahli bisnes. Duit hari-hari masuk. Tak percaya, tanya orang berdekatan dengan saya. Demi Allah saya cakap. Tapi sekarang saya sudah stop. Kadang saya makan nasi dengan telur. Saya ajar diri saya. Saya makan dengan kicap, saya makan dengan telur. Sebab saya dah tahu dah. Orang lain saya harap buatlah perkara yang sama. Kita ni semua bakal jenazah. Kalau tak percaya, pergi kepada Durian Mentangau. Abang saya berada di situ. Durian Mentangau di Terengganu. Tanya anak kecil dia. Kalau anak kecil dia kata, anak kecil dia dah boleh merangkak, dah boleh bangun-bangun, dekat benar lah tu. Pasal pertanyaan saya, masa sebelum kejadian bom besar, saya sekali terbunuh dekat situ, atas gunung tadi, maka dekat sangatlah. Ini dah berapa bulan dah. Kepada orang-orang yang dekat Durian Mentangau, tolonglah ambil tahu. Ini bukan kisah dongeng apa yang saya nak cerita ni. Dengar baik-baik. Permulaan mereka, dia akan hentam negara Sabah. Negeri Sabah. Apabila dia hentam negeri Sabah, maka negara lain pun masuk campur. Kalau Malaysia apa mereka buat, tipuan emas, kami negara lain-lain ni, yang tak ada raja ni pun lagi dia orang tipu-tipu, hentam-hentam. Mereka sebenarnya nak menghapuskan manusia saja. Tak payahlah mu cerita. Ini untuk ubat tu. Ini untuk ubat ni. Mu cerita je hal sebenar. Mu percaya hakikat sebenarnya. Dia nak bunuh mu dah semua. Dengarlah. Mimpi aku ni bukan sebuah kisah dongeng. Apa yang aku lalui sudah berlaku depan mata. Percayalah cakap aku. Biarlah lepas hari ni seperti aku mengancam kestabilan kehidupan orang lain. Sekurang-kurang aku dah bagi pesan kepada kamu. Supaya kamu memberi manfaat pada yang lain. Berpesan-pesan. Sebenarnya kita ni bakal jenazah semua. Mungkin kamu akan tanya, kenapa aku tak sebut sultan-sultan lain? Mereka semua sudah pun mati. Masa serangan pertama. Mu kena ingat.
Mereka telah pun mati masa serangan pertama. Mereka setting istana dulu sebenarnya. Mereka tipu dengan perkataan tipuan emas. Aku tak menipu. Demi Allah. Aku pun bakal jenazah juga. Sekurang-kurangnya Allah gambarkan aku mati dekat mana. Itu sajalah. Minta maaflah emosi sikit. Dengarlah ahli-ahli politik. Aku tahu tempat pok-pokmu duduk di mana. Di mana atas masyar pok-pokmu. Tapi apabila mu mengikut di belakang aku, mencari sama-sama Imam Mahdi, maka mu hanya berjalan saja di atas sirat Allah. Berjalan saja di atas neraka Allah. Dan terus masuk ke syurga Allah. Jaminan Allah tidak ditarik jatuh. Dalam mimpi aku. Demi Allah aku bercakap. Mu belajar tinggi-tinggi. Tapi mu tak ada jaminan. Untuk apa? Untuk apa? Mu percayalah. Sebab mimpi aku ni sekali terus sentuh bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mimpi aku ni satu kali aku mimpi. Satu kali sahaja. Tidak berangkai acap kali. Tidak. Demi Allah tidak. Satu kali sahaja. Emosi pula mami. Yalah, kalau sebut tentang anak-anak memang saya emosi. Saya pun sedih. Pasal saya pun bakal jenazah. Saya pun sedih. Sedih, takut, bimbang. Semua ada. Kan? Saya pun bukannya sempurna mana seperti orang lain. Saya pun penuh dengan dosa juga. Tapi kita sama-sama memaafkanlah. Macam tu. Dah kita nak buat apa lagi? Takkan kita nak pikul seguning duit. Nak bawa pergi ke alam barzah. Tak logik. Jadi kita pikul pahala. Pahala maafkan orang pun pahala juga. Tak payahlah bergaduh. Kita bercakar-cakaran dalam ni. Nak ikut benda-benda yang tak logik dalam kepala. Saya tidak komen. Tak mahu nak cerita sebenarnya. Tapi sebenarnya mereka ni nak menghancurkan kita dah. Nak menghancurkan kita dah. Sudah dekat sangat dah. Berapa lama perjalanan dari Tanah Melayu ni, Malaysia ni, keluar ke sana. Masa tu, masa peperangan. Nak pergi sampai tempat yang saya mati terbunuh tu. Kena bom yang besar. Berapa lama? Cuba kira. Masa dia, kalau nak kira, pergi ke Durian Mentangau. Tengok anak abang saya. Umur berapa? Saya nak telefon, nak tanya pun saya gerung. Betul. Walaupun dia anak saudara saya nak telefon, saya nak tanya, memang saya takut. Saya takut dengan hakikat ni. Kamu orang yang berani. Kamu orang yang hebat. Kamu orang yang percaya agama. Kamu yang orang yang fikir intelektual ni apa yang saya cakap. Kamu pergi tanya. Kamu pergi tanya. Saya memang tak berani. Tak percaya. Betul. Saya memang tak berani. Tak berani pada saya nak bercerita ni. Tapi saya boleh bercerita. Saya ambil masa. Takut nanti Allah tanya kepada saya, aku bagi mimpi, aku tak bagi tahu orang lain langsung ke? Jadi saya bagi tahu dalam live ni. Share lah bagi manfaat kepada orang lain. Dengar balik permulaan hingga akhir. Kita ni semua bakal jenazah. Orang lain nak buat tipuan emas kepada kita. Tipuan emas, tanya pemerintah sekarang. Benda apa maksud dia? Pemerintah tahu. Pemerintah tahu. Dan masa berlaku ini, atas muka bumi ni hanya ada 70 orang saja wali. Itu saja tersisa. 70 orang saja wali. Yang berjalan sama-sama mencari Imam Mahdi ni hanya 70 orang saja wali. Dan saya mengenali dia melalui apa mimpi saya tadi. Dia memberi maksud. Maksud yang benar. Bukan maksud kerana politik. Bukan maksud kerana wang. Tapi maksud yang benar. Kita ni keliru dah. Zaman ni keliru, tak tahu mana betul, mana salah. Nak semayang pun jadi keliru. Nak hidup makan pun jadi keliru. Bagi lesen halal tapi buat sup babi lah. Buat kari babi lah. Macam-macam dah kita ni. Kita ni zaman tak amat keliru dah. Tak marah kita ni. Kita ni juga macam tak marah. Orang hina Rasulullah pun, kita dah macam tak marah. Bagi denda. Nasabah ke bagi denda. Sedangkan kita ni mengucap. Mengucap la ilaha illallah sebab Muhammad Rasulullah. Tapi kita ni tidak apa. Tak buat apa-apa.
aja, tak tahulah kenapa. Adalah tu. Kadang-kadang dia buat terganggu ni. Tak tahulah. Setakat ini sajalah dari Mami Zack. Saya minta maaf sekiranya bahasa saya ni sukar difahami. Sukar difahami, orang tidak memahami. Saya memendekkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catat baik-baik. Kita semua ni bakal jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.